Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada malam ini Allah menghimpunkan kita untuk bersama-sama melakukan salat fardu maghrib secara berjemaah, dan juga Allah mengizinkan kita untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu yang mana Rasulullah mengatakan bahawa di antara taman-taman syurga. Maka jangan lupa untuk kita sambil kita berada dalam rumah Allah, maka kita pasang niat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Baik, jadi sebelum kita mulakan pengajian kita, macam biasa insya-Allah kita akan buat selawat syifa, mengalunkan selawat syifa insya-Allah. Jadi selawat syifa ni antara panduan dia, bukan panduan lah, maksudnya cara kita nak usaha untuk menyembuhkan penyakit dengan asbab sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita alunkan atau baca selawat ini, kita niatkan pada tubuh badan yang mana sakit dan yang tak sakit pun kita minta rawat juga dengan asbab kita selawat syifa. Sambil kita alunkan, maka sambil tu juga kita rasa mengalir dalam tubuh badan kita insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Maka kita minta dengan Allah Ta'ala, dengan berkat kita sebut nama Rasulullah, bertawassul dengan nama kekasih Allah, maka Allah sembuhkan segala penyakit, sama ada daripada segi fizikal kita ataupun rohani dalaman kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi barang siapa yang mengetahui fadilat ataupun kelebihan yang ada pada selawat, kelebihan ketika kita sebut nama Rasulullah, maka dalam sehari dia tak akan lupa untuk sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa untuk mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kehebatan yang ada pada Rasulullah ini bukan sahaja Allah tunjukkan kepada manusia, bahkan kepada haiwan pun tahu bahawa Rasulullah itu manusia yang agung dan hebat. Tumbuhan juga
mengakui bahawa Rasulullah adalah seorang manusia yang hebat. Batu juga mengakui bahawa Rasulullah seorang manusia yang hebat. Gunung ganang pun turut bersaksi bahawa Rasulullah adalah manusia yang agung. Jadi Rasulullah itu tidak dikenali hanya di kalangan manusia sahaja. Bahkan seluruh alam tahu, kenal Rasulullah. Nah, sebab tu Allahumma salli Muhammad dalam Quran disebutkan bahawa Allah sebut ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Orang-orang ahli kitab, orang ahli kitab, mereka ini tahu Rasulullah, kenal Rasulullah melebihi daripada anak mereka sendiri, iaitu tanda-tanda nubuwah, iaitu tanda-tanda kenabian itu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tengok pada tuan-tuan ada tengok kasidah biasanya banyak yang kalau kita tahu dalam bahasa Arab lah. Assalamu alaik zainal anbiya. Kita sebut tapi kita tak faham apa maknanya. Bagi salam pada Rasulullah, Assalamualaikum, selawat dan salam kepada Rasulullah, pada engkau ya Rasulullah, Zainal Anbiya. Zain ni maksudnya orang kata penghias ataupun orang kata kecantikan. Zainal Anbiya, kecantikan penghias kepada segala nabi-nabi. Tapi kita bila kita baca kasidah kita tak faham biasanya. Jadi bila sebut nama nabi itu tak mari. Jadi ada zaman sekarang dibuat kasidah dalam bahasa Melayu. Dan lagu dalam keadaan lagu yang orang Melayu biasa dah. Orang kata biasa dah bermain di telinga. Jadi orang tahu dah. Dan di dalam kasidah ini diceritakan kehebatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia guna lagu apa? Lagu Ulik Mayang dia guna. Ulik mayang diulik, tahu? Lagu yang dikenali. Cuma dia tukar lirik itu kepada puji Rasulullah. Antara di dalam orang kata lirik yang diletakkan dalam kasidah tersebut, dia letak cerita kehebatan Rasulullah tetapi di antara haiwan. Allahumma salli Muhammad. Seekor unta datang berlari-lari, melutut dan mengucup kaki Nabi, mengalir air matanya menangisi kerana rindu akan Nabi, mengadu domba tentang badan yang sakit, kerja banyak makannya sedikit. Cerita yang mana seekor unta datang kepada Rasulullah, datang dalam keadaan orang kata berlari-lari melutut kucuk Nabi. Lutut kucuk Nabi, tubuh badan Nabi. Dan dalam keadaan melutut mengucup itu, unta ni menangis. Menangis disebabkan apa? Disebabkan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Maksudnya Rasulullah bukan dirindui di kalangan manusia sahaja, bahkan dirindui oleh binatang juga. Binatang rindu pada Nabi dalam keadaan menangis. Kita tak muhasabah diri dah orang kata. Pernah tak kita selawat tu sambil kita rasa Allah rindu pada Nabi. Binatang yang kita tahu akal tak ada, tak boleh nak fikir apa orang kata binatang ni. Tak tahu bahaya ke apa, tak tahu. Tapi boleh ada timbul perasaan yang mana sayang rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam masa yang sama, unta ini lepas dia datang dia kata Rasulullah aku rindu padamu, tak mengalir mata. Dalam masa yang sama juga unta ini dia mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, badan aku sakit Rasulullah. Tuan aku Rasulullah, bila aku berada di kandang aku dikerjakan, tapi mereka ini bila bagi kerja makannya sikit, kerja banyak katanya pada Rasulullah. Mengadu.
Maksudnya Rasulullah ini bukan jadi di kalangan manusia sahaja datang mengadu, bahkan haiwan datang mengadu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa kehebatan yang ada pada baginda Nabi. Menjadi tujuan, menjadi tempat untuk mengadu hal bukan di kalangan manusia saja, bahkan daripada kalangan haiwan. Nak kata bahawa Rasulullah itu menjadi rahmat kepada sekalian alam. Benda ni muhasabah diri kita lah. Sama ada kita pernah tak selawat ataupun sebut nama Nabi dalam keadaan menangis rindu pada Rasulullah. Semua impian semua orang memang ada pasang niat, orang kata nak jumpa dengan Rasulullah. Tapi apa yang kita buat, apa amalan yang kita lakukan untuk kita berjumpa, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bab tumbuh-tumbuhan. Nah. Ada cerita lain pula daripada kisah batu. Dia letakkan dalam kasidah ni juga. Dia kata, di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, batu yang besar tersangatlah berat, ingin menjadi pengikut yang taat, lalu timbullah dan terangkat, lantas ditahan oleh malaikat, maka terapunglah hingga kiamat. Ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, satu batu, Allah sebut dalam Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Maha suci Allah yang mana menggerakkan, memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang mana tempat ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa. Jadi dalam keadaan dah tiba di Masjidil Aqsa, menaiki burak nak berjumpa dengan Allah Ta'ala, ditemani oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ketika itu datang satu batu nak ikut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Batu ini berada di mana? Di Palestin, di Qubbatul Sakhra, di situ. Yang mana batu tersebut orang kata pelik. Zaman dululah, zaman sekarang ni dia pasang besi dah. Sebab apa? Ketakutan yang ada pada mereka, yang mana takut batu tu jatuh bawah. Tapi zaman dulu ulama kata batu tu bila kamu sembahyang di bawah terapung seperti payung batu. Apa kisah batu ni? Batu ni nak ikut Rasulullah Isra wal Mi'raj, sambil menyaksikan bahawa bagi tahu pada Rasulullah, ya Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa engkau Muhammad pesuruh Allah. Batu yang kita sangka, orang kata kalau tengok tepi jalan, jumpa tepi jalan, tak tahu orang kata apa, orang maksudnya kata benefit ataupun manfaat daripada batu. Tak ada hati, tak ada perasaan, tak ada muka, tak ada wajah. Tapi tak kala berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus mengaku saksi bahawa engkau Muhammad Rasulullah dan aku nak jadi pengikut pada kamu. Kehebatan yang ada pada Rasulullah. Tadi kita cerita pasal unta, binatang. Ini daripada batu. Dan sekarang kita nak cerita bahagian manusia. Ini manusia. Diletakkan dalam kasidah ni juga disebutkan, Sayyidina Sauban kekuningan badan,
yang sakit kerana asyik memikirkan apakah dirinya akan dimasukkan ke dalam syurga bersama Rasulullah, kerana baginya jika berasingan tiada nikmatnya syurga pilihan. Sayyidina Sauban, sahabat Nabi, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jatuh sakit sampai kekuningan. Sampai kekuningan. Sebab apa? Adakah sebab berperang? Tidak. Adakah sebab cuaca terlalu panas? Tidak. Adakah tidak cukup air? Tidak. Tapi sebab fikiran selalu memikirkan, asyik memikirkan bahawa aku ni bila masuk syurga Allah boleh tak bersama duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah tak ada, maka tiada nikmat syurga. Allahu akbar. Sampai begitu sekali. Tak ada, tak rasa nikmat syurga. Sebab apa? Sebab tak jumpa dengan Rasulullah. Atas dunia jumpa dah, Sayyidina Sauban jumpa dah dengan Rasulullah. Tapi dalam syurga nak juga jumpa dengan Rasulullah. Kalau Allah tak bagi jumpa di dalam syurga, maka syurga itu tiada nikmat. Padahal Allah cerita dalam Quran, wa anharun min 'asalin musaffa wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu. Dalam syurga tu sendiri ada yang mana air sungai yang mengalir daripada susu untuk dijadikan makanan. Labanin lam yataghayyar ta'amuhu, yang tak berubah rasa dia. Allahu akbar. Nikmat syurga Allah. Dan Allah kata pula wa asalim musaffa wa anharu min asalim musaffa, dan di antara sungai itu juga tadi susu. Ini ada yang mana di antaranya asalim musaffa, iaitu madu yang suci, yang bersih. Air madu jadi sungai. Nikmat syurga Allah. Dan Allah sambung lagi wa anharu min khamril ladzatil lisyaribin, dan di dalam syurga juga ada sungai yang mana ianya daripada arak yang lazat untuk diminum, sedap untuk diminum. Bukan sakit untuk diminum, sedap untuk diminum. Syurga Allah. Bukan sungai itu sungai kemamang. Ada susu, ada madu, ada air arak yang sedap untuk diminum, kata Allah. Tapi Sayyidina Sauban kata, kalau Rasulullah tak ada, walaupun begitu banyak nikmat engkau bagi, tapi Rasulullah tiada dalam syurga, maka tiada nikmatnya bagi aku. Itu cinta manusia. Sebab tu kita ni kalau boleh, orang kata lazimi diri, kalau nak jumpa dengan Nabi, nak berada dalam keadaan orang kata rindukan Nabi, hati selalu ingat Nabi, banyak selawat. Ada satu kisah ulama, Allahumma salli Muhammad, daripada keturunan Rasulullah. Dia ada anak murid. Kemudian anak murid dia ni, orang kata, boleh kata tiap hari mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari bertemu dengan Rasulullah. Jadi apa yang dibuat oleh Tok Guru ni, yang keturunan Rasulullah ni, dia kata, wahai anak muridku, boleh tak aku buat begini-begini, kalau, dan boleh tak tanyakan, kalau aku buat begini, tanya kepada Rasulullah, boleh tak aku buat begini. Sampai tahap begitu sekali, Tok Guru minta tolong anak murid tanya kepada Rasulullah dalam mimpi. Sebab apa? Sebab si anak murid ini tidak pernah lekang mulutnya daripada sebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat sama. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kerana dia ni selalu sebut Rasulullah, sehinggalah Rasulullah datang hari-hari, tak jemu datang. Hari-hari mari dalam jumpa. Nampak? Dua orang yang saling merindu. Tu cinta. Bukan cinta Romeo Juliet, tidak. Rindu seorang umat kepada sang Rasul. Jadi benda ni kita menjadi, orang kata, muhasabah pada diri kita. Jauh mana mulut kita ni tak lekang untuk sebut nama Rasulullah
selawat pada Rasulullah, ucap salam pada Rasulullah. Jadi daripada situ baru kita tahu cinta kita taraf mana, tahap mana pada Rasulullah. Antara lain nak timbulkan rasa cinta, banyakkan baca sirah Rasulullah, baca cerita tentang Rasulullah, baca apa-apa berkaitan tentang Rasulullah. Daripada situ baru timbul rasa cinta. Macam kita sekarang ni, kita baca kitab tentang Rasulullah, rahsia sihat, walaupun sihat saja, tapi bila kita cakap bercerita tentang Rasulullah, maka dari situlah timbul cinta rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dua mukadimah. Kat isteri. Baik, jadi kita sambung pengajian kita dalam kitab Sebelah Rahsia Sihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita berhenti pada muka surat 6 bagi yang ada kitab, ada buku. Baik. Jadi Nabi SAW mengajarkan prinsip penjagaan kesihatan dalam bentuk pencegahan, iaitu jika berlaku wabak ta'un, antara tindakan yang sepatutnya dilakukan adalah sebagaimana yang disebutkan dalam ucapan baginda Nabi SAW. فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. Atau kama qala sadaqa Rasulullah. Apabila kamu mendengar berlakunya wabak ta'un di suatu tempat, jangan kamu pergi ke kawasan tersebut, dan sekiranya berlaku wabak sedangkan kamu berada di situ, janganlah keluar dari kawasan itu. Hadis riwayat Al-Bukhari, hadis sahih. Jadi Rasulullah nak cerita bahawa bila berlakunya sesuatu wabak ataupun penyakit di suatu tempat, maka jangan pergi ke tempat tersebut, kata Rasulullah. Dia pergi kepada tempat tersebut. Contoh di Kuantan ada satu wabak. Ada satu wabak. Jadi Nabi kata kamu duduk di Kemamah, jangan kamu pergi ke tempat tersebut, jangan pergi ke Kuantan. Tapi jika wabak tersebut berada di Kemamah, maka jangan kamu keluar daripada rumah kamu. Nampak? Ini pencegahan yang mana Rasulullah anjurkan, Rasulullah bagi cadangan. Rasulullah bagi cadangan tidaklah mengikut hawa nafsunya, tetapi mengikut pada apa yang Allah wahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang Rasulullah bagi tahu itu tidak mengikut hawa, tidak mengikut hawa nafsu. Kita ni bila bercakap, beza manusia dengan Rasulullah, manusia biasa adalah kita bila bercakap mengikut hawa nafsu. Tapi Rasulullah tidak berkata apa-apa melainkan ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila berlaku suatu wabak di satu tempat, maka jangan pergi ke tempat tersebut, kata Rasulullah. Tapi jika berlaku wabak itu di sekitar kawasan kamu, maka jangan kamu keluar daripada rumah kamu. Ini Rasulullah yang cadangkan. Macam kita buat sebelum ni. Macam kita buat sebelum ni, yang mana semuanya pakat duduk dalam rumah berlaga. Sebab apa? Berlaku di sekitar kita. Kalau berlaku di Selangor saja, itu lainlah. Baru kita tak boleh pergi sana. Tapi bila berlaku di kawasan kita, maka duduk dalam rumah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, penjelasan daripada Al-Quran dan hadis yang menyeluruh tentang kesihatan diri, masyarakat dan alam sekitar menunjukkan Islam sangat mementingkan aspek penjagaan kesihatan yang sepatutnya menjadi perhatian semua pihak. Kesihatan ini sangat diambil berat dan dititik beratkan di dalam agama Islam. Agama Islam sangat menjaga pada umatnya yang mana dalam bab kesihatan. Sebab apa? Sebab kesihatan itulah satu anugerah yang mana datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, antara anugerah yang Allah bagi pada manusia. Dan jika tiada sihat itu, maka sakit selamanya dan tak berdaya diri manusia. Cuba tanya orang yang sakit, ada rasa tak kenikmatan dalam beribadah? Tidak. Ada rasa kenikmatan tak bila bersama dengan keluarga? Tidak. Ada rasa kenikmatan tak ketika datang ke masjid rumah Allah? Tidak. Sebab apa? Dalam keadaan sakit. Antara anugerah Allah. Maka sebab tu Rasulullah anjurkan jaga dalam bab kesihatan. Sebab apa? Anugerah Allah itu datang apabila kamu menjaga. Bila tidak dijaga, maka orang kata expired date. Kemudian, kesihatan amat penting bagi setiap individu. Ia merupakan anugerah dan amanah Tuhan kepada hamba-Nya.
dewasa ini dengan gaya hidup yang berorientasikan kebendaan dalam masyarakat kian mendedahkan mereka dengan pelbagai jenis penyakit sama ada yang berkait dengan jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Jadi pada zaman sekarang ni banyak penyakit. Ada orang yang penyakit fizikal, ada orang yang penyakit rohani, ada orang yang penyakit emosi. Semua ini penyakit datangnya apabila tidak dijaga kesihatan tersebut. Fizikal seperti yang kita tahulah datangnya daripada makanan, fizikal gitu. Daripada rohani pula datangnya daripada mana? Iaitu bila jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang yang bila jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala tidak rasa akan kebahagiaan dalam hidup. Orang yang jauh daripada Allah tak rasa kebahagiaan, walaupun dia kaya, walaupun dengan harta banyak, walaupun dengan orang kata anak yang ramai, diberikan jawatan yang tinggi, pangkat yang tinggi, tapi tidak rasa bahagia itu sebab apa? Jauh daripada Allah. Lain pula dengan orang yang mana dekat dengan Allah Ta'ala, yang mana mereka ini orang kata taqarrub, dekat dengan Allah Ta'ala, mereka akan rasakan kemanisan yang mana tak dirasai oleh orang yang tak dekat dengan Allah Ta'ala. Orang yang selalu sembahyang, sebut nama Allah, buat amalan kebaikan, amal ma'ruf nahi munkar, dia akan rasakan satu kemanisan yang mana tidak dirasai oleh orang yang tidak buat amal ma'ruf, orang yang tidak sembahyang, orang yang tidak mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala, orang yang tidak sebut nama Allah Ta'ala. Dia tak sama. Jadi bila Allah bagi cadangan, cara kamu nak bahagia, cara kamu nak dapatkan kebaikan dalam hidup kamu, dekatkan diri dengan Allah dan dekatkan diri dengan manusia, baik hubungan dengan manusia, baru rasa bahagia. Kalau kamu baik dengan orang pun tapi dengan Allah kamu tak baik, maka kamu tak akan rasa bahagia. Begitu juga sebaliknya, kamu baik dengan Allah tapi dengan manusia kamu kurang, maka sama juga tak rasa bahagia. Baik. Kemudian Nabi SAW juga dinyatakan sebagai orang yang paling sihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, annahu u'tiya quwwata 30, dikurniakan kepada baginda Nabi SAW kekuatan 30 lelaki yang sihat. InsyaAllah hebat Rasulullah ni. Bila sahabat tengok Rasulullah ni seorang yang mana bila dalam keadaan sihat, sama macam kekuatannya sama macam orang yang 30 lelaki sihat. Kuatnya Rasulullah. Sebab tu kalau Rasulullah pergi mana-mana je, orang jadi takut kepada Rasulullah. Musuh akan jadi rasa takut pada Rasulullah. Sebab orang kata orang yang kuat ni, dia tengok daripada jauh pun orang rasa takut dah. Orang yang kuat. Orang yang buat kuat ni, buat kuat lain, buat kuat dengan orang yang betul-betul kuat. Orang yang buat kuat tengok tu tak rasa apa lagi. Tapi orang yang betul-betul kuat ni tengok pun rasa gerun dah. Musuh Rasulullah tengok. Jadi Rasulullah ni diberikan dengan kekuatan 30 orang lelaki. Begitu juga susuk tubuh baginda adalah tegak seperti seorang pahlawan, menggambarkan baginda seorang yang sihat dan kuat. Badan bidang, tidak membongkok badan Nabi. Bila turun tempat yang curam, maka Rasulullah tu menapuk dengan keadaan yang laju dan kemas. Dan apa yang berlaku di belakang, Rasulullah dapat tahu. Di antara mukjizat Nabi lah. Itu kehebatan yang ada pada Rasulullah. Maksudnya bila berjalan dalam keadaan yang gagah, kita mepeh, siap sangat lipat, sengit. Ikut sunnah Rasulullah. Lepas ni berjalan dalam keadaan yang gagah. Tak. Orang tua larang. Orang tua larang. Awang janganlah sakit lipat tu, tak molek kan. Sebenarnya bukan tak molek dari segi adab saja, tidak. Tapi bahkan sunnah Rasulullah iaitu berjalan dengan angkat kaki, bukan sakit lipat. Apa? Sunnah Nabi sebenarnya. Jadi kita sambil berjalan tu, sambil niat nak ikut sunnah Nabi, dapat pahala. Kalau ikut orang tua saja tak dapat pahala. Dan kalau nak jaga adab saja, dapat pahala untuk adab lah. Tapi kalau niat untuk jaga adab dan ikut sunnah, dapat 2 pahala. Kemudian
Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bergusti dengan orang yang paling kuat di Madinah dan berakhir dengan kemenangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dinyatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Abu Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu, anna rukanata sara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa sara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah, maksudnya Rukanah orang yang paling kuat di Madinah pernah bergusti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berjaya mengalahkannya. Dalam satu pertemuan, Rukanah ni, Rukanah atau Ruqanah dikenali nama dia, seorang yang sangat kuat di Madinah. Maksudnya datang sahabat mana-mana pun pakat kalah belaka dengan Rukanah. Ibaratnya macam Undertaker lah, kalau siapa tengok WWE, Undertaker, Stone Cold, The Rock, gitu. Maksudnya kalau masuk ring, masuk gelanggang, tak ada apa dah, balik awal. Sebab apa? Orang kuat duduk dalam. Rukanah pun sama, orang yang masuk, orang mana-mana pun tak boleh nak challenge. Jadi Rasulullah datang. Ni di antara metod ataupun cara Rasulullah berdakwah dengan orang yang berahi gusti, berahi gocok, berahi sparring lah, bukan gocok biasa. Maksudnya itu orang kata apa, nak tunjuk kekuatan dia. Jadi Rasulullah datang kepada Rukanah atau Ruqanah. Dia beritahu, ya Rukanah, aku nak bergusti dengan kamu. Bukan bergusti dalam keadaan ni, dalam keadaan marah, tidak. Maksudnya dalam keadaan sparring, nak aju kekuatan. Jadi nak bergusti, maka Rukanah ni dia pandang rendah pada Rasulullah. Dia pandang rendah. Sebab Rasulullah ni bukan dia duduk rumah tu main bel ke apa. Bukan main, yelah, duduk seorang rumah tu macam apa, Bruce Lee, tak ada. Rasulullah ni kerja mana yang bagi manfaat pada Rasulullah. Jadi Rukanah kata, tak apa, aku boleh kalah kamu dalam keadaan sekali je, tak ada masalah. Ketika itu Rukanah ini belum masuk Islam lah. Jadi dia sahut cabaran Rasulullah. Jadi tiba satu masa, hari waktu tersebut, Rukanah, Rasulullah masuk dalam gelanggang. Masuk dalam gelanggang, bermula nak berlawan. Maka dengan satu tarikan saja, satu skill saja, orang kata satu skill lah dah. Satu skill saja, maka jatuh Rukanah. Orang yang biasa menang ni, bila dia sekali je jatuh, dia rasa apa? Dia rasa macam maruah dia jatuh. Nama dia habis, jatuh habis. Tak puas hati Rukanah. Dia kata, kalau begini kita repeat sekali. Repeat, bangun sekali lagi. Sama juga, tak sampai 2-3 sekali, akak jatuh. Rukanah pelik dah ni. Aku tak pernah nampak dia ni main sparring, duduk rumah, duduk tumbuk-tumbuk batak ke, tak ada. Tapi macam mana boleh kalah? Sekali lagi benda yang sama juga berlaku, diangkat, jatuh Rukanah. Dan akhirnya Rukanah naik dengan menyatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi. Masuklah dalam Islam. Ini di antara metod ataupun cara Rasulullah bila nak berdakwah dengan orang lain. Bila dengan pembesar, Rasulullah tidak serang negara. Rasulullah hantar utusan dengan menyatakan surat daripada Rasulullah. Surat begini-gini, ana Rasulullah, begini, masuklah dalam Islam. Jadi paksaan untuk kamu. Jika kamu masuk Islam, maka kami akan terima dengan sebaiknya. Cara Rasulullah. Tapi bila dengan orang yang suka gusti, adu kekuatan, maka Rasulullah pun datang dengan bergusti. Pernah sekali satu di antara, Rasulullah ni seorang yang kuat. Madinah dimasuki dengan perampok. Masuk dengan perampok. Kampung dulu-dulu macam kita tengok cerita Cina. Cerita Cina, bila perampok orang jahat masuk kampung, dia bakar, dia buat tu, dia buat ni. Ramai-ramai dengan berkuda. Jadi heboh, riuh satu Madinah. Perampok masuk. Apa yang nak buat ni? Maka apa yang berlaku?
keluar seorang hero yang menunggang kuda sambil ditutupkan mukanya dengan serban hitam. Dengan serban, tak silap saya tak tahu serban apa, tak silapnya serban hitam, tutup muka, bawa pedang satu, seorang kejar ramai-ramai kelompok. Habis sahabat pakat tanya, penduduk Madinah pakat tanya, siapa tu kejar tu, berani sangat, seorang kejar 10 orang. Berapa? Bila dibuka selendang, rupanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Ni Nabi. Macam hero. Memang hero, bukan macam, memang hero. Orang lain duduk takut belaka, dia seorang kejar 10 orang. Allahu akbar, tu Nabi. Dan satu lagi cerita yang mana kekuatan Nabi juga, pernah sekali Rasulullah ni datang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali ni di antara dikenali juga dengan di antara sahabat yang kuat. Sahabat yang kuat. Jadi Nabi jumpa dengan Sayyidina Ali, bagi tahu Sayyidina Ali, wahai Ali, aku ni nak bagi tahu kamu ada seorang lelaki yang hebat, yang mana lagi kuat daripada kamu. Sayyidina Ali rasa pelik. Siapa tu Rasulullah? Dia kata begini, kamu jumpa dia di belakang bukit. Kamu jumpa dia di belakang bukit. Jumpa di belakang bukit. Baik. Jadi pada hari yang telah ditentukan, ditetapkan, Sayyidina Ali datang. Tiba-tiba di belakang bukit muncul seorang lelaki sama juga, tutup muka. Tak nampak siapa. Sparring dua orang. Sayyidina Ali dengan orang tersebut sparring. Berlawan kalah. Berlawan kalah. Maka Sayyidina Ali ni pelik lah. Sebab apa? Di antara sahabat, yang kuat antaranya adalah aku. Siapa dia ni? Bila dia buka selendang, rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Sayyidina Ali ni dia punya kuat. Ketika tentera musuh datang, dia pegang satu perisai, duduk depan. Diceritakan letak perisai, ada kata pintu duduk depan, dia tahan. Sahabat lain duduk belakang. Musuh duduk rempuh ramai-ramai. Kuatnya dia. Kita mari dua orang, boleh bating dah. Bom jatuh. Tapi Sayyidina Ali tahan sahabat-sahabat lain yang duduk belakang dia. Ramai-ramai rempuh, tak ada apa-apa. Itu kuat Sayyidina Ali. Tapi bila datang Rasulullah, kalah juga Sayyidina Ali. Sebab apa? Rasulullah lebih kuat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Apa hebatnya Nabi kita, yang mana tak ada orang yang boleh challenge Nabi. Tak ada orang, dan takkan ada yang boleh challenge Nabi. Hatta datang orang yang kuat macam mana pun takkan boleh lawan dengan Nabi. Sebab Nabi seorang yang kuat. Tapi orang katalah pula, dah Nabi kuat sebab Allah bagi. Cuba Allah tak bagi. Ada orang boleh cakap itu. Rasulullah walaupun Allah bagi, tapi dalam masa yang sama Rasulullah jaga kesihatan. Rasulullah jaga tubuh badan. Sebab tu Rasulullah kekal sihat, Rasulullah kekal kuat. Kalau Allah bagi tapi Rasulullah tak jaga, tak jadi. Walaupun nak kata mukjizat, memang mukjizat Rasulullah, tapi dalam masa yang sama Rasulullah jaga. Kalau Rasulullah tak jaga, sama juga apa yang berlaku, orang kata lemah juga. Tapi Rasulullah tetap jaga dan menjadi manusia yang hebat dan kuat. Baik. Jadi sepanjang hidupnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan 11 orang isteri. 10 orang daripadanya dalam satu masa, memandangkan isteri pertama baginda meninggal dunia terlebih dahulu, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Mereka adalah Zainab binti Khuzaimah, Aisyah binti Abu Bakar, Saudah binti Zam'ah, Hafsah binti Umar, Ummu Salamah, Zainab binti Jahshi, Ummu Habibah binti Abu Sufyan, Juwairiyah binti Al-Harith, Safiyah binti Huyai, dan Maimunah binti Al-Harith. Jadi ini di antara isteri-isteri Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin, ibu kepada para orang-orang mukmin. Jadi ada sebahagian ulama menyatakan bahawa baginda berkahwin seramai 13 orang. 2 orang meninggal dunia semasa hayatnya, iaitu Khadijah binti Khuwailid dan Zainab binti Khuzaimah, manakala 9 orang lagi masih hidup semasa kewafatan baginda. Adapun 2 orang daripada mereka tidak pernah tinggal bersama baginda kerana bercerai sebelum bersama. Bercerai sebelum bersama. 2 orang meninggal,
Nah, tinggal 9 orang yang mana masih hidup, tapi dalam 9 orang tu ada 2 orang yang mana tidak pernah tinggal bersama Nabi sebab bercerai bercerai ketika hidup. Nah, bercerai sebelum bersama dengan Nabi. Tapi Nabi bila bercerai bukan maksud kekurangan Nabi, tidak. Kekurangan ummul mukminin, tidak. Nah, sebenarnya Nabi nak tunjuk hukum. Kalau tak berlaku penceraian, maka Nabi tak boleh nak tunjuk hukum. Macam mana orang Islam nak ambil panduan? Tidak tahu. Nah, maka berlaku dan dari situ dapat kita tahu hukumnya bagaimana. Apa yang berlaku itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sikit lagi hadis-hadis dan peristiwa di atas jelas menunjukkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat sihat dari aspek fizikal dan rohani. Kesihatan begini mungkin salah satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, namun seiring dengan amalan harian yang dilakukan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu sehingga mencapai tahap kesihatan sebegitu rupa. Jadi macam saya bagi tahu tadi, Rasulullah ni walaupun datang daripada Allah SWT, mukjizat itu datang daripada Allah, tapi dalam masa yang sama menjaganya dengan baik. Kalau Rasulullah tak jaga, tak jadi juga. Begitu. Jadi saya rasa kita akan berhenti di sini insya-Allah, dan kita akan sambung pengajian kita pada masa yang akan datang di hari yang lain jika diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi sebelum saya habis, saya nak minta maaf dulu, insya-Allah mungkin pengajian ini kita tangguh dahulu. Sebab ayah Cik Zee pun tahu dah. Cuma jemaah lain lah nanti tengok faham mana tukang ngajar tak ada ni. Lari dah ke, ngajuk dah ke, tidur. Kita kena tangguh dulu sebab ada pengajian. Jadi insya-Allah pada hari yang lain insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita dalam kitab Sebelah Rahsia Sihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi saya mohon daripada doa puan-puan, insya-Allah doakan saya berjaya dan dapat memberikan manfaat kepada semuanya lah, penduduk kampung insya-Allah khususnya. Amin. Jadi sebelum kita habis, kita akan buat selawat tafrijiyah insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu sallam alaihi. Wa ma asabakum min hasanatin fa min Allah, wa ma asabakum min sayyi'atin fa min nafsi. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala, dan apa yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Hakikatnya semuanya daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.